Tuan Yang Di-Ketua, bagi isu perolehan Littoral Combat Sheet ataupun LCS, seramai 2 ahli yang berhormat telah membangkitkannya, iaitu Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Setiawangsa. Untuk makluman kedua-dua Yang Berhormat, pihak Kementerian Pertahanan mengakui sehingga kini telah membayar sebanyak 6 bilion ringgit dari harga kos keseluruhan pembinaan kapal berkenaan. Dan mengikut perancangan asal Kementerian, 2 daripada jumlah 6 LCS sepatutnya telah pun diterima sehingga kini. Walau bagaimanapun, sehingga 31 Julai masih belum ada kapal yang disiapkan dan status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah sebanyak 56.67% berbanding dengan perancangan asal iaitu 85.73%, iaitu kelewatan sebanyak 29.06% atau selama 31.1 bulan. Status kemajuan semasa bagi setiap LCS adalah seperti berikut. LCS 1, status siap semasa adalah 59.79%. LCS 2, status siap adalah sebanyak 48.09%. LCS 3, status siap sebanyak 43.75%. LCS 4, status siap semasa adalah 36.49%. LCS 5, status siap adalah 20%, manakala LCS 6 belum dimulakan, iaitu status siap masih lagi 0%. Bagi isu kelewatan ini, pihak kementerian akan menyediakan surat tuntutan denda kelewatan kepada syarikat terbabit selaras dengan klausa kontrak yang berkuat kuasa. Dari segi tindakan seperti yang dibangkitkan, setakat ini selain daripada LED yang akan dikeluarkan, juga perkara ini telah pun dibentangkan kepada jawatan kuasa takbir urus perolehan dan keuangan, telah pun dibentangkan. Dan yang keduanya, dari segi soalan tentang tindakan yang dilakukan oleh bekas ataupun dilakukan oleh Presiden Veteran TLDM, iaitu melaporkan kepada SPRM. Perkara ini telah pun, saya percaya telah pun dilakukan dan kita menunggu tindakan seterusnya daripada SPRM kerana di luar daripada kawalan kementerian untuk tindakan oleh SPRM. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Setiawangsa berkaitan pemberian suntikan dana tambahan bagi menyiapkan LCS, ingin saya jelaskan bahawa pihak Kementerian Pertahanan tiada sebarang perancangan bagi memberikan suntikan dana buat masa ini. Segala pembayaran bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan telah pun dibayar selaras dengan klausa kontrak. Maka dengan itu, Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd ataupun BNSSB telah diminta untuk menggunakan baki peruntukan sedia ada bagi meneruskan projek ini. Sekiranya syarikat memerlukan dana tambahan, maka syarikat haruslah mengambil inisiatif berkaitannya di peringkat dalaman dan bukannya melalui kontrak ini. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi hala 7 projek ini, memorandum Jemaah Menteri akan dibentangkan ke Jemaah Menteri setelah pihak pengurusan tertinggi kementerian membuat semakan akhir atas dokumen berkenaan dalam masa terdekat ini. Antara cadangan hala 7 yang sedang dipertimbangkan adalah option pertama, projek diteruskan dengan melantik Naval Group France sebagai kontraktor penyelamat melalui deed of assignment dengan BNSSB
menggunakan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 buah LCS. Option kedua, projek diteruskan oleh BNSSB dengan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 LCS. Kontrak option ketiga, kontrak dengan BSN SSB ditamatkan oleh kementerian dan akan memulakan usaha menyelamatkan kontrak. Jadi ada 3 option hala tuju kontrak ini dan ianya akan dibentangkan di dalam kabinet untuk keputusan kerajaan. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, Menteri, tajuk LCS. Boleh saya habiskan dulu? Okey. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, kerajaan tidak akan membayar hutang-hutang BNSSB sebagai yang dimohon, seperti yang dimohon oleh syarikat. Namun kerajaan akan melaksanakan pembayaran untuk mendapatkan hak dan menyiapkan detail design di samping membuat tuntutan hak ke atas semua blok dan hal kapal dan peralatan LCS yang dibeli oleh BNSB, memandangkan kerajaan telah pun membayar sebanyak hampir 3 bilion ringgit bagi tujuan ini. Silakan. Sila Masih Mas. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya menyambut baik kesediaan pihak kementerian yang menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk membuat siasatan hasil laporan daripada Persatuan Veteran. Tetapi di pihak kementerian sendiri, adakah di sana adanya siasatan dalaman bagi menyiasat isu ini? Kerana saya dimaklumkan bahawa kontraktor berkenaan sudah pun bermasalah di dalam kontrak-kontrak sebelum daripada ini. Jadi adakah pihak kementerian sendiri mempunyai jawatan kuasa siasatan dalaman untuk menyiasat apa yang sebenarnya berlaku, khususnya pada penganugerahan kontrak itu? Terima kasih, Pak Menteri. Tambah sikit, Menteri. Silakan. Menteri, seperti mana Yang Berhormat daripada kedua-dua Yang Berhormat bagi tahu tu, kita ada siasatan dan sebagainya. Ini hal pertahanan. So, kita haruslah disegerakan. Sebab kita asyik nak buat siasatan dan sebagainya bila kita nak kukuhkan pertahanankan di perairan Laut China. Banyak masalah kita hadapi. Selalu bocor. Baru-baru ni China buat latihan di kawasan kita. So kita tidak ada kapal-kapal yang besar beronda di situ mengatakan kita dah siap sedia mengawal kawasan-kawasan kita. So kita harap kalau kita tunggu siasatan dan sebagainya, akhirnya kita akan rugi. Saya harap disegerakan untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Menteri. Terima kasih, Padang Serai. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Pihak kementerian, kita menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk meneliti secara keseluruhan projek ini. Bukan saja melibatkan dari segi integriti, tetapi dari segi hala tuju tadi. Perkara ini telah pun dibincangkan dan telah pun dibentangkan di pihak kementerian sendiri. Jadi secara menyeluruh, kita bukan piecemeal saja. Kita siasat secara menyeluruh. Okey? Apa nasib 6 bilion duit rakyat untuk 6 kapal stealth Malaysia? Seperti biasa, juara Facebook Najib Razak salahkan kerajaan PH. Walhal Panglima Tentera Laut dah tegur dia dan kerajaan BN dulu. Ini 3 perkara yang pelik bin ajaib. Pertama, projek ini diluluskan melalui direct nego, bukan open tender ya, pada tahun 2011 dan patut disiapkan pada tahun 2019. Perdana Menteri masa tu BN, Menteri Pertahanan dua-dua BN juga. Yang merisaukan, kerajaan dah membelanjakan 6 bilion ringgit walhal kontrak progres baru 25%. Yang buat saya marah, kontraktor guna 400 juta ringgit untuk langsaikan hutang lama mereka, bukan untuk keselamatan negara. 1.7 bilion ringgit simpan dalam stor sampai luput. Kedua, kerajaan BN utamakan kroni kontraktor dari teguran Panglima Tentera Laut. Bukan sekali dua, 10 surat teguran. Fungsi teknologi dari desain Sigma ke Gowin, semua nasihat Panglima dibakul sampahkan sahaja. Kroni kontraktor dijulang, Panglima dibuang. Dia akan bawa kapal nanti Navy kita, bukan kroni kontraktor kamu. Ketiga, sanggup rasmikan kapal fake untuk tipu Sultan Perak dan rakyat. Sanggup belanjakan 400,000 untuk kapal fake. Kalau ya pun, tingkap tu kasihlah real sikit nak cat kan. Ini dah seperti derhaka kepada Sultan kita. Hebat kerajaan BN kita dapat hasilkan kapal halimunan yang tercanggih di dunia. Radar US China tak boleh jumpa pun sebab kapal tu tak wujud pun. Akhirnya musuh utama kita bukan di luar tapi di dalam negara.